Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan juzuk yang kelima. Alhamdulillah. Di antara yang menarik tentang kisah yang terdapat dalam juzuk yang kelima ini memang tak ada kisah. Tetapi Allah merumuskan semua kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang tokoh-tokoh putih ataupun tokoh-tokoh yang baik dirangkumkan Allah dalam hanya 4 golongan. Dan itulah 4 golongan yang diberikan Allah nikmat, dan ia adalah golongan yang disebut di dalam suratul Fatihah pada ayat yang terakhir. So, sesiapa yang membaca siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang lurus yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka, maka wajib kita tahu siapakah kumpulan yang Allah berikan nikmat ini. Maka suratul Nisa ayat 66 yang terdapat pada halaman mushaf anda 89 menyatakan bahawasanya mereka adalah para nabi yang menjadi barisan hadapan wahyu, barisan hadapan penyebar wahyu dari selepas para malaikat. So Allah memilih sekumpulan manusia untuk mengambil risiko yang sangat besar sampai boleh dibunuh, tetapi Allah memberikan mereka wahyu secara khusus untuk disebarkan. Kumpulan yang kedua adalah bukan kumpulan para nabi. Susunan ini menunjukkan darjat di sisi Tuhan yang makin kuat berjuang, makin tinggi kedudukan di sisi Tuhan. Jatuh nombor 2 adalah Siddiqi. Mereka adalah orang yang pertama sekali membenarkan ajaran wahyu Nabi-Nabi. Mereka bukan sekadar memeluk Islam, tetapi mereka orang yang pertama memeluk Islam sepanjang zaman Nabi-Nabi diutuskan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq pada sepanjang zaman. Mereka adalah seperti Hawariyun. Kemudian yang ketiga adalah syuhada. Mereka yang mati di medan tempur, yang sanggup untuk mengambil risiko sehingga menyertai delegasi militeri bagi membela ajaran Nabi-Nabi walau Nabi-Nabi sudah mungkin wafat, lalu mereka terbunuh. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan as-salihin, golongan yang mungkin ada banyak kelemahan, dosa, keterlanjuran, tetapi kita always mahukan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Islah as-salihin. Seringkali as-salihin ini dinisbahkan kepada Nabi-Nabi di dalam Al-Quran, tetapi juga ia boleh merujuk kepada alladzina amilus salihat. Apa juga kisah yang anda akan temui di dalam Al-Quran, ia pasti akan berada dalam kategori ini. Apa yang menarik adalah ayat ini menceritakan tentang kisah-kisah berkenaan, kisah-kisah 4 golongan ini Allah jadikan sebagai rafiqah. Wa hasuna ulaika rafiqah. Rafiqah ini adalah teman yang baik yang memberikan nasihat dengan penuh kelembutan dan kesantunan. Kata para ulama seperti Ibnu Ashur, rafiqah adalah rakan, teman, sahabat yang bukan sebarangan tetapi memberikan nasihat dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Rafiq. Jadi apabila Allah memaparkan satu cerita tentang tokoh-tokoh salah satu daripada 4 kategori ini, ketahuilah bahawasanya tujuan kisah itu bukan pemberitahuan sejarah tetapi untuk motivate anda yang berada dalam kelemahan, kesakitan, bangkit semula dengan kisah berkenaan. Sesuailah ia dipaparkan dalam surah An-Nisa yang disebut oleh para ulama kerana surah itu ada kaitan dengan kalimah nisyan, iaitulah kumpulan mereka yang sering diabaikan dalam masyarakat. Lalu untuk bangkit semula kerana orang tak beri perhatian pada kita, maka ambillah kisah-kisah daripada kategori 4 ini. Sangat cantik dalam surah An-Nisa memaparkan hal-hal keperempuanan kerana seorang wanita sangat memerlukan teman yang bernama suami, dan Allah memberikan motivasi teman kepada seluruh orang-orang beriman. Kadang tidak boleh diharapkan kepada pasangan, kadang tidak boleh diharapkan kepada keluarga, maka jadikanlah 4 golongan ini sebagai pasangan ataupun sebagai teman dalam memandu kehidupan. Barakallahu fikum.